Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kita jumpa. Kita bertemu di hari-hari awal Zulhijjah. Saya tak nak buka kitab lah hari ni. Kita cerita pasal bulan ni lah, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni ada hari-hari besar dia, antaranya 1 sampai 10, yang mana orang ramai lebih tumpu kepada 10 akhir Ramadan, tapi orang lupa 10 awal Zulhijjah juga hari besar. Hari besar di mana Allah Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wal lailil arsh. Surah Al-Fajr ayat 1 dengan 2. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam yang 10 ni malam Al-Qadar pun orang kata ya juga. Apakah maksud malam-malam 10 ataupun hari-hari 10 ni? Menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Al-Zubair, Mujahid dan ramai kalangan ulama, bahawa yang dimasukkan dengan 10 malam di ayat itu adalah 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ni 10 malam. Dia ada malam Al-Qadar tu pun ada cerita lain juga. Tapi 10 malam dalam ayat ni, para ulama sepakat kata apa? Ada ulama kata apa? Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Punya dia ambil 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah. Apabila Allah bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah, demi itu sumpahlah, pasti ia mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Dalam hadis Nabi SAW, daripada hadis Ibnu Abbas, dia berkata Nabi SAW bersabda, tak ada hari-hari yang amalan soleh padanya paling Allah sukai melebihi 10 hari ini, yakni 10 hari awal Zulhijjah. Mereka bertanya, sekalipun jihad di jalan Allah ke? Jawab Nabi SAW, sekalipun jihad pada jalan Allah, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad itu dengan diri dan hartanya dan tidak mendapat semua itu kembali walaupun sedikit. Riwayat Bukhari. Dia punya ringkasnya, Ibn Abbas kata apa? Nabi cakap, tak ada hari yang amalan lebih Allah Ta'ala sukai melebihi pada hari 10 awal Zulhijjah. Sahabat tanya, walaupun pergi perang ke? Pergi berjihad? Ya, walaupun pergi berjihad, tak boleh lawan 10 hari awal Zulhijjah ni, melainkan dia yang pergi berjihad tu mati dengan harta-harta dia tak bawa balik, syahid. Kalau mati syahid, barulah boleh nak lawan 10 hari awal Zulhijjah ni. Kalau tak, amalan lain tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan, walaupun pergi jihad. Katalah kita duduk sini beribadat apa semua, ada seorang lagi pergi jihad. Pergi jihad itu tak boleh nak lawan 10 Zulhijjah, kecuali dia berjihad 10 ni lah, 10 awal ni. Tapi nak dikatakan pahala besar menanti di 10 hari awal Zulhijjah. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas ada sebut, tiada amalan yang lebih mulia di sisi Allah dan lebih besar pahala daripada kebaikan yang seorang lakukan pada 10 hari Adha, 10 hari awal Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baru boleh sembelih lembu atau kambing. Jadi fasa ni lah ni. Sekarang ni kebetulan ditakdirkan 7 Zulhijjah sama dengan 7 Julai. Senang nak ingat lah. Senang nak ingat. Berdasarkan 2 hadis ni, maka 10 hari awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling disukai oleh Allah untuk kita melakukan amal soleh, pahala yang dijanjikan paling banyak. Para ulama berbincang, apakah 10 hari awal Zulhijjah ni lebih bagus daripada 10 malam akhir Ramadan? Ada ulama berbeza pandangan dalam bab ni. Ada yang berpendapat amalan 10 awal Zulhijjah ni lebih baik dari semua hari termasuk 10 akhir Ramadan. Ada yang kata macam tu. Ada pula yang mempertahankan 10 hari akhir Ramadan tu lebih afdal.
Hasil dari perbahasan, ada yang mentarjihkan bahawa amalan soleh pada waktu siang. Ada yang dibuat keputusan kesimpulan, kalau siang 10 awal Zulhijjah ni bagus, lebih bagus. Kalau belah malam 10 malam akhir Ramadan, itu yang terbaik. Tapi kat kita kok mana pun tak ada masalah lah. Mana lebih baik, mana lebih kurang, pasal kita semua pun kita nak buat. Kita tak pilih-pilih. Jadi 10 malam akhir pun kita nak, ibadat 10 awal Zulhijjah kita nak buat. Cuma kurang sikit kita ambil tahu 10 awal Zulhijjah ni. Jadi orang tak kejar dia macam Lailatul Qadar. Memang orang lag sikit lah 10 hari ni. Kecuali hari raya korban tu je. Itu pun kalau yang buat korban, kalau yang tak buat korban dia tidur jugalah. Jadi rugi Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat, ni ulama besar mazhab Syafi'i, keistimewaan 10 hari Zulhijjah kerana terkumpulnya semua ibadat-ibadat macam solat, puasa, orang pergi haji time ni. Ada ibadat ke Arafah, ada puasa Arafah, ada sedekah, ada zakat. Zakat pendapatan pun boleh bayar time bulan ni. Ini tak dapat pada waktu lain, betul juga. Inilah time orang pergi Mekah, inilah time orang pergi haji, inilah time adanya korban lembu. Ni ada macam-macam. Ada puasa sunat kat situ. Ada amalan-amalan juga. Lebih kurang macam Ramadan. Nak sambut Syawal kan ada 10 malam akhir. Nak sambut 10 Zulhijjah tu, korban tu ada 10 hari Tuhan bagi juga. Tapi yang ni orang memang leka lah. 10 hari ni orang memang leka sikit. Jadi tak tahu. Maka 10 hari awal Zulhijjah merupakan tempoh yang mana manusia beribadat kepada Allah dalam segala bentuk. Ia benar-benar satu tempoh waktu pelbagai ibadat dipersembahkan oleh sekalian hamba yang soleh. Allah merahmati waktu ni dengan memberi ganjaran yang besar kepada apa saja amal soleh lakukan semasa 10 hari berkenaan. Dia tak ada amalan khusus. Nak baca sekian-sekian ke apa, tak ada. Dia amalan biasa kita, tapi kita buat dengan ada pertambahan. Buat banyak solat sunat sikit, baca Quran lebih sikit, zikir lebih sikit, selawat lebih sikit. Dia tak ada khusus nak kena ada buat apa amalan tertentu ke, tak ada. Nak baca surah katalah Al-Kahfi 10 kali ke, dia tak ada. Dia tak ada amalan khususnya. Dia umum, apa saja solat puasa sunat, puasalah. Ada orang puasa 10 hari ni. 10 hari ni tak apa, jangan puasa sebulannya. Pasal Nabi larang puasa terus. Kecuali selang-seli. Buka sehari, puasa sehari. Ataupun nak puasa Isnin Khamis tu tak apa. Tak apa, boleh belaka. Jadi apa amalan yang kita boleh buat? Yang paling besar ganjaran dia, kerana apa? Kerana bulan ni dilipat kali ganda. Perkataan amal soleh itu mencangkupi segala perbuatan baik. Apa saja perbuatan baik, amal soleh kita boleh buat. Termasuk solat, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, tahmid, tahlil, takbir, semua itulah. Dan apa saja amalan baik. Semasa pahala meningkat, semasa itu amalan patut meningkat. Maka bergandalah amalan yang banyak dengan pahala besar. Dan elakkanlah berdosa, membuat dosa di bulan yang Allah Ta'ala lipatkan pahala banyak. Dia macam, bukanlah makna hari lain boleh buat dosa, tapi dia macam tak kena hari nak bagi bonus, hari tu kau buat masalah. Kalau kita tak boleh tambah baik, kita jangan buat masalah lah. Jangan buat dosa. Satu, jangan buat dosa. Nombor dua, kita tak rajin sangat nak buat amal baik. Baiki yang sedia ada, kata ulama lah. Kalau cantikkan yang dah ada ni. Kalau sedekah RM5 kat cabang masjid, RM10. Macam tu lah. Upgrade sikit lah 10 hari ni. Zikir kita biasa 15 minit, tambah sikit. Ada tambah puasa solat sunat qabliyah ba'diyah tu ekstra sikit. Macam tu lah. Itu je nak develop amalan yang ada dalam bulan ni. Kalau tak ada yang orang beramal, maka beramallah bulan ni. Kalau dah ada amalan, maka perbaiki amalan yang sedia ada. Jadi nanti 20 minit akhir saya cerita pasal korban pula lah. Isu-isu yang terkait dengan ibadah korban. Tapi tak apa ni, kita tengok hari-hari 10 ni mahal ni. Kita ada berapa hari lagi? Ni 7, Jumaat, Sabtu, Ahad dah habis. Hari yang lepas tu hari korban. Bukanlah tak baik juga.
Tapi 10 awal Zulhijjah ni dia special. Dia ada special. Baik. Macam raya lah Aidilfitri. Bukan Aidilfitri tu tak bagus. Tapi 10 malam sebelum tu lebih bagus. Macam tu. Amalan sunat, sementara amalan sunat ataupun nafilah seperti puasa sunat boleh lakukan semasa hari-hari tersebut, apatah lagi pada hari Arafah. Kecuali pada harinya tidak boleh berpuasa. Kalau boleh puasa, puasalah. Terutamanya hari Arafah tu. Demikianlah membaca Quran, istighfar, doa, sedekah, membantu yang memerlukan dan yang seterusnya. Apa saja amalan yang baik di sisi Allah boleh buat. Pendek kata, 10 hari ini bagaikan pesta amalan soleh yang kita wajar penuhi setiap detik yang ada di dalamnya. Ini merupakan peluang mendapatkan pahala yang paling besar bagi setiap amalan baik. Allah membukakan untuk kita, maka marilah kita merebut peluang ini. Kat sini ada orang boleh pergi haji, dia pergi haji bulan ni. Dan sini juga ada takbir, zikir. Kita boleh besarkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang termaklum. Hari-hari tersebut dijelaskan 10 hari di bulan Zulhijjah. Oleh kerana itu, para ulama menyarankan supaya diperbanyakkan zikir pada hari-hari tersebut. Hari-hari ini kita boleh zikir. Tapi kita biasa zikir bila? Takbir ni, lepas belih lembu. Imam-imam kat masjid pun dah mulalah baca setiap solat takbir raya. Sampai last sekali, Asar 13 Zulhijjah. Habis dah stop dari situ. Hari-hari sekarang ni nak takbir pun boleh jugalah dalam bentuk sendirian. Orang Arab dulu dia takbir, dia bukan susah sangat. Orang perempuan pun boleh buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd tu dia. Orang kat Mekah tu pun tengah talbiah juga. Labbaik Allahumma labbaik, semua tengah bertakbir sekarang ni. Jadi apa saja amalan soleh boleh buat, termasuk salah satunya bertaubat juga. Bertaubat ni kadang-kadang orang lupa. Dia ingat itu bukan amalan, itu sebenarnya amalan. Pasal salah satu zikir lah istighfar. Astaghfirullah. Dan astaghfirullah tu pohon ampun. Jadi memohon ampun juga satu amal ibadat zikir kepada Allah Ta'ala juga. Jadi lupa duk nak tambah pahala, lupa nak minta maaf kat Tuhan. Kita ni susah nak dapat ganjaran kalau kita masih ada salah. Katalah anak kita buat salah dengan kita, tak settle lagi, dia pergi minta duit belanja. Kita ada macam berat juga nak bagi. Pasal yang ni kau buat tak tahu je ni, salah kau besar dengan aku ni. Aku panggil tak datang, aku suruh buat ni pun tak. Time nak minta tolong, nak minta RM20 sikit nak beli nasi. Yang 10 aku suruh ni mana? Kau dah settle dengan aku, tak problem ni. Itu masalah orang. Sebab tu sebelum memohon apa-apa ke Allah Ta'ala, pastikan ada istighfar dulu. Ya Allah, ampunkan dosaku. Sebab tu lepas mayang saja, apa kita kena buat? Istighfar 3 kali. Sebelum nak sembang benda lain ni. Sebelum nak sembang, nak doa macam-macam lah, nak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah ke apa ke, astaghfirullah dulu. Astaghfirullah kat mana ni? Tak kisah dosa pun, terutama solat tadi ada yang tak betul. Tadi jumpa Tuhan ni ada leka sikit lah, duk ingat itu, duk ingat ni, astaghfirullah, 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 Allah mantas salam, minkas salam, baru pergi mukadimah yang lain. Memang kita pun ada salah juga, tak tangan terus je. Oh, tadi pagi dia salah, subuh dia salah. Takkan manusia tak buat salah? Mesti ada buat salah, tak kecil, tak kecil besar. Baik, kita tengok beberapa isu tentang ibadah korban. Ibadah korban ni apa binatang yang boleh? Binatang ternakan sahaja. Kalau pergi tembak sembelih kangaroo, tak boleh. Zirapah tak boleh. Melainkan ada kandang zirapah. Itu pun kita tengok balik, zirapah tu halal tak dimakan. Rusa boleh kalau diternak. Kalau diburu tak boleh. Binatang buruan tak boleh dibuat korban. Berkorban satu, kalau kita ambil standard unta ataupun lembu ataupun kerbau, boleh seekor lembu ataupun satu lembu nak bahagi 7 pun boleh. Jadi seorang berkorban satu bahagian tu tak ada masalah. Ataupun 1 ekor kambing. 1 ekor kambing.
Bila nak buat korban ni, bila nak sembelih mesti lepas sembahyang Aidil Adha. Sebab itu sunat sembahyang Aidil Fitri ni dilewatkan pasal nak bagi ruang orang bayar zakat fitrah. Tak adalah kelang kabut orang warga asing. Kadang-kadang orang warga asing ni Ramadan hari biasa dia tak boleh nak datang masjid. Dia kerja, bos dia tak bagi, duduk kongsi ke mana hala tak tahu. Cuti lah raya dia nak pergi KLCC. Cuti raya jugalah dia nak datang sembahyang raya. Hari itulah satu hari dia nak raya. Hari itu dia nak bayar zakat fitrah. Beratur sini sampai sekolah tu, belakang sekolah tu. Lepas tu tahu-tahu je sekejap lagi Tok Bilal sembahyang raya. Pukul 8 pagi, kelang kabut 8.30 pagi. Saya bukan marah waktu tu. Tetapi apalah salahnya dia lewatkan sikit. Pasal sunat ni digalakkan lewatkan sikit supaya bagi orang ruang bayar zakat fitrah. Pasal ada kewajipan orang kena buat masa tu. Sembahyang ni sunat. Sembahyang ni sunat. Orang bayar zakat tu wajib. Pasal dia tak bayar semalam, tu satu hal lah. Itu satu hal. Jangan pertikaikan benda tu. Kita tak isu benda tu, tapi cuba lewatkan sikit pun okey. Lewat sikit 8.30 tu boleh lah. Tapi kalau terlewat sikit-sikit pun tak apalah. Lagipun orang yang nak siap-siap raya tu pun kelang kabut juga. Baru setahun sekali kan pakai sampin. Pakai sampin dah 15 minit. Lepas sembahyang subuh dah pukul 7. Pukul 7 nak mandi bagai, nak jamah lemang lagi lah, apalah semua dah kelang kabut. Dah penuh masjid dah. Dengan sampin-sampin sembahyang atas rumput pada muka. Itu lah dia. Lepas tu zakat fitrah pun lupa. Habis semua. Tak sembahyang raya itu jauh lebih baik daripada anda tak bayar zakat fitrah. Tapi soal dia kenapa bayar lambat-lambat tu satu hal lah. Itu dia jawab dengan Tuhan lah. Darah sembahyang raya Aidil Adha elok diawalkan sikit pasal lepas tu nak kena korban. Takkan tengah hari panas buta tu orang nak lapar daging lah, potong tulang time tu, tak cantik. Jadi awal sikit sembahyang Aidil Adha, dalam setengah jam, sejam macam tu, pukul 9 macam tu orang dah boleh proses lembu dah. Tu. Okey. Hari raya pertama ialah korban pertama kita boleh buat bermula daripada lepas sembahyang raya Aidil Adha. Sampailah 10 tu boleh, 11, 12, 13, ada 4 hari ni. 13 sampai asar, terbenam matahari tak boleh dah. Terbenam matahari dah tak boleh dah. Jadi ini pun satu hal juga. Kelang kabut semua nak hari pertama. Semua nak hari pertama sampai bertantan daging hari tu, tak cukup tangan, kelang kabut, tak tentu hala. Pasal boleh je buat hari raya kedua. Boleh je buat hari raya ketiga. Tapi tempat saya dia bagus sikit lah. Dia tahu masjid besar ni buat hari pertama, suruh buat hari kedua. Balancing. Maka afdal kan apa? Afdal satu hal. Takut tak cukup tangan, lalas benda tu kena bedal. Apa pun tak dapat nanti. Pasal lembu boleh berjalan sendiri. Walaupun dah dipotong-potong. Baik. Boleh korban lepas, tapi kena lepas tu lah. Lepas sembahyang raya. Kita pun boleh bertakbir lepas sembahyang raya tu sampailah hari tasyrik 13 Zulhijjah, asar. Dah masuk malam tu dah tak ada dah. Jadi kat masjid pun surau pun biasa. Lepas sembahyang zuhur, hari raya pertama tu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Ini pun kena belajar jugalah. Tapi kalau tak boleh, ambil yang ringkas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Nak buat sendiri kat rumah. Lepas sembahyang kan. Sendiri, lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar. Tak hafal skrip yang panjang tu. Yang panjang tu hafal yang mula je. Yang tengah tu dah mengelewar tak tahu ke mana dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu okey lah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Tu pun boleh. Ulang. Tak nak ustaz yang panjang tu mana? Aduh hang ni. Itu bentuk-bentuk kepelbagaian je.
Dia pun try Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Macam lebih kurang je. Doa iftitah dia pergi. Dah bunyi macam sama. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wajahtu wajhiya. Macam mana nak buat bahasa? Tak biasa. Bukanlah tak boleh, pelik lah bunyi ni. Itu bukan takbir, itu doa. Jangan buat pula. Habis saya kena nanti. Macam-macam orang. Okey. Selesai lembu. Lembu kena elok tu proses dia banyak lah. Okey. Tiga benda yang orang, tiga golongan manusia yang kena belajar benda, iaitu tukang peserta korban, tukang urus korban dan orang yang ambil daging korban. Tiga makhluk yang mulia ni kadang-kadang boleh jadi parpu juga, merepek bila dia tak ikut landasan yang betul. Tukang buat korban, dia kena ikhlas berkorban. Ini dia kena ambil bahagian dia 1/3 saja disunatkan daripada daging yang dikorban. Contohnya, dia ambil seekor lembu lah. Seekor lembu 50 kilo. 1/3 bahagi 3, 16 kilo setengah. 16 kilo setengah tu je lah dia boleh ambil. Dan haram, tak boleh dia dan keluarga dia ambil daging lain. Tak boleh. Daging kena timbang. Pasal hak dia. 1/3 lagi pergi pakai miskin, 1/3 lagi bagi orang-orang biasa, kawan-kawan, rakan handai orang-orang biasa ni lah. Jadi daging tu portion kena setting 3. Orang lain makan tak ada masalah sangat, tukang korban dia tak boleh. Dan sebelum tu dia kena jumpa dengan jawatan kuasa pengurusan, dia kena declare korban ni korban sunat ke korban wajib. Korban ni asal hukum sunat muakkad, tapi bila dia nazar ataupun dia berhajat untuk mengkorbankan tu dengan azam itikad yang penuh untuk korban tahun ni, dia dah jadi sumpah. Korban janji, korban sumpah, korban nazar. Dia kena buat juga satu, dan dia tak boleh ambil sikit pun daging tu. Tak boleh. Hatta ulama kata bulu pun tak boleh ambil. Semua dia kena bagi orang. Dia boleh ambil daging korban orang lain. Orang lain punya lembu ke apa, satu boleh lah ambil. Dia tak boleh nak ambil 16 kilo tu, tak boleh. Sekilo pun tak boleh, satu cubit pun tak boleh. Ni kena clear. Dia pun tak tahu, dia isi borang. Tok Imam pun semua pun jalan macam biasa, bagi dia 16 kilo juga. Dia pun sapu juga. Ni pun ada benda tak clear. Tanya balik, bang buat apa ni, korban wajib ke apa? Apa ada korban wajib tak wajib ke? Ni nazar ke apa ni? Nazar. Itu hari anak dapat kerja setahun ni, saya ingat nak korban lembu. Kau ingat ni nak nazar ni. Ni dah wajib. Yalah wajib lah Ustaz. Wajib bang tak boleh ambil seketui pun. Aduh, alih dia terus keluar ni, nalam ni, aduh, tak boleh langsung ke? Tak boleh, pergi ambil lembu lain. Nasib lah. Itu tak tahu. Itu satu. Dah dia ambil satu bahagian pula, satu bahagian ni lagi kecil skill dia. Itu tadi 1 ekor. Ni satu lembu pecah 7 toki. 7 peserta. Jadi bila bahagi 7, daging tadi yang 50 kena bahagi 7 dulu. Bila dah bahagi 7, jadi 7 kilo. 7 kali 7, 49. 7, 1/3 daripada 7 tu je dia boleh ambil. Dah jadi 2,5 kilo. Dah 2,5 kilo je aku dapat. 800 aku bagi. Jadi kalau 16,5 kilo tu, kalau abang ambil seekor, sekarang abang ambil satu bahagian, ada 7 orang lagi. 16 tu divide bahagi dengan 7, memang dapat 2,5 kilo je. Aku bagi 800. 2 kilo je aku dapat. Lebih kurang orang yang ambil ni, orang yang datang ni je. Abang nak korban ke, nak terkorban ke apa ni? Mana pergi pengorbanan? Nabi Ibrahim dulu disuruh sembelih anak dia. Anak dia tak ada value macam ni. Bila dah tukar kambing, hari ni bila sebut 800 dapat 2 kilo je. Jadi dia buat perangai. Apa perangai dia? Tulang ada tulang. Ekor ada ekor. Bang, ekor ni bukan abang seorang punya. 7 orang ada nama dalam ni. Ni pun satu hal. Macam dia toki funfair semua.
Nak kena kerat pula lah 7 ekor tu lah. Habis yang dapat ujung tu dapat kecil. Ekor, saya dah ambil satu bahagian ni. Batang pinang tu boleh bagi saya tak? Batang penyapu aku boleh bagi. Nak kira batang pinang. Habis orang lain tak nak batang pinang. Yang 6 lagi tu. Bang, kepala lembu ni boleh bagi saya tak? Kepala lembu pun ada satu. Nanti kita buat minta kat Tuhan, ada satu lembu 7 kepala. Habis orang lain pun tak nak lah kepala ni. Ni lah yang jadi masalah. Bila dia berkorban, tapi dia pep macam ni. Serupa tak payah korban lah macam ni. Buat apa berkorban macam ni? Patutnya yang dia dapat tu pun sikit je dia ambil untuk makan. Pasal sunat Nabi cakap, rasa binatang yang dia korban tu, bagi 2,5 kilo tu pun lagi banyak lah. Dia lagi, aksesori, kasut mana? Kasut tu tahu kasut lembu tu. Bukan kaki lembu tak boleh lah dia masuk daging, kasut tu. Kasut tu kan kita letak tepi. Kasut ada 4 je lah seekor. Dah 7 orang nak bagi siapa? Gaduh pula kat situ. Jadi kat sini hati balik lah. Orang tu nak bagi nanti ujung-ujung ada aksesori limpa hati perut tu nanti dia bagi-bagilah. Tapi dengan datang dengan niat 800 ni kau dapat ini, kau dapat ni, kau dapat ni, kau dapat ni. Kau memang mendapat lah. Pasal orang lain nak kerjakan benda lain lagi. Ini kita ajar kepada kita yang bakal berkorban ataupun nak masuk korban. Kalau anda tak boleh berkorban macam ni, hentikanlah. Baik buat ibadat lain. Pasal hati tu ada masalah. Itu masalah. Lagi satu, tukang ambil korban ni pula sibuk nak agih sendiri pula. Ada golongan-golongan yang ada duit, letak kat masjid 3 ekor. Masjid tu masjid miskin lah. Masjid bukan masjid tu miskin. Ke kawasan orang yang tak berapa ada duit. Lembu tak ada ke tahun ni ustaz? Tak ada. Tiba-tiba ada satu orang kaya. Tak apalah, saya buat korban kat sini lah. 3 ekor. Seronoklah jemaah situ pun asah pisau, dandan lah beli plastik apa semua. Ada lembu 3 ekor. Yang orang besar ni pun datang. Dia hantar lembu, cantik lembu dia. Alih-alih bila dah urus, mana semua daging ni saya nak ambil lah, saya nak agih sendiri. Habis lopong semua orang kat masjid tu. Bagi lembu buh kat situ, kira kononnya nak suruh tolong potong, tolong timbang je. Lala dia ambil, masuk dalam dia punya truk, ambil semua ambil. Tinggallah 2-3 ketul kat sini. Ini pun tak guna juga, merapu betul lah orang ni. Nak agih sendiri, satu kita takut dia balun sendiri. Dia berkorban, dia tak boleh ambil lebih portion. Nombor 2, takut dia bagi tak siapa-siapa dia. Staff dia balik, apa semua balik. Habis tu, yang patutnya pakai miskin, orang-orang jemaah yang tolong kat situ tu, masyarakat kat situ, tengok aje lah lembu tu datang turun naik balik. Ada tak orang buat macam ni? Ada. Tukang yang ambil satu bahagian pun kedekut. Yang ambil 1 ekor pun berkira. Yang hantar 3 ekor pun nak ambil balik. Boleh lah. Tak boleh. Pasal kalau nak buat macam ni, hang buat kat kandang. Lagi satu, seorang boleh berkorban satu bahagian je. Ini share nama pula. Ni, kena faham betul. Satu lembu boleh bagi apa? Okey. Satu bahagian tu boleh bahagi lagi tak? Tak boleh lah. Katalah Abu, Ali, Asma, Tipah apa semua dah ambil bahagian. Ada satu orang ni, Abu ni, tiba-tiba dia datang senarai nama ni dia 100. Cik Abu, ni apa panjang list bagi saya ni? Ustaz ni saya ni, kita orang ni buat kutipan. Kutipan satu blok kita ni, seorang keluar RM7. 100 dapatlah 700, dapatlah satu bahagian. Oi, macam ni pun ada ke? Siapa yang buat korban ni sebenarnya? Semualah. Semua tak jadilah. Semua tak boleh lah. Pasal satu orang, satu bahagian. Jadi dia orang nak bagi saya duit ni RM7 ni dah jadi RM700. Sekarang satu nama juga. Cik Abu punya lah nama saya letak. Habis kawan-kawan saya 100 orang tu, itu awak niatlah pahala nak bagi kat dia orang. Tapi yang berkorban tetap awak seorang. Dia pun faham tak faham, pergi balik rumah. Nama kau je ada. Nama kita orang. Caklah ustaz tu cakap memang kena satu je. Yang lain ni kau kongsilah pahala. Tak boleh lah macam ni.
Yang lain tu dapat pahala tolong dia korban. Yang berkorban tu tak seorang. Kalau saya pergi umrah, orang lain tolong bayar saya punya umrah, saya pergi ke orang tu yang pergi? Kalau macam tu baik kita tontong je siapa nak pergi umrah. Apa nak pergi umrah? Saya selit RM50 Niatkanlah sekali saya pergi. Ya, agama bukan ambil subtender, subkon macam ni. Amalan tu hang sendiri kena buat. Jadi tak adil lah kalau ada saya pula ambil satu bahagian, kawan ni satu bahagian, share 100 orang. Saya duduk kat masjid tu, aku bayar 700 orang. Kawan ni 107 ringgit je seorang. Macam ni aku pun nak share juga. Habis lah. Share pahala boleh. Satu kampung pun kita boleh share. Tapi ibadat korban terlaksana atas satu orang. Saya nak pergi haji, saya tak ada duit. Orang sini semua kongsi duit bagi saya. Adakah anda pergi haji ke saya yang pergi haji? Saya yang pergi haji. Habis orang lain cakap, ya Allah, aku kan dah pergi haji. Bila kau pergi? 1,000 aku bagi ustaz tu. Kau tolong dia pergi haji. Tapi kau tak pergi haji. Ni kena faham. Jadi, ada buat macam ni juga. Datang list. Tak tahu berapa orang satu bahagian. Pasal dia share-share. Boleh buat, tapi dia atas nama seorang juga. Atas nama seorang. Jadi yang lain tu berkongsi pahala tolong dia buat korban. Itu saja. Nombor 2, boleh tak korbankan ni pasing-pasing letak nama orang. Bos kata, bos satu syarikat besar, ada 200 pekerja, bagi kat kita seekor lembu. Kita pun cakap, ni company ABC nak buat korban. Company bukan boleh buat korban. Company bukan orang. Siapa orang di dalamnya? Mestilah owner. Bos awak lah. Bos saya ada 3 orang. Cak maulah 3 yang paling besar sekali aku nak tahu. Yang setuju nak korban ni. Ni duit company ke duit individu? Duit company. Pergi tanya bos nombor 1 tu. Bos saya tahulah dia yang sign check ni. Beli lembu ni. Habis nak buat atas nama siapa ni? Kami lah, dia cakap untuk kami, company. Cak boleh lah. Kau ada 200 orang ni. Spesifik. Tolong, ini ibadat. Spesifik, please. Tak, bos ni cakap company bagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Takkan aku nak koyak zakat fitrah atas nama company? Siapa yang bayar zakat fitrah? Contoh. ABC Enterprise, saya tak boleh bubuh kat sini ni. Dia nama ni, saya tak boleh bubuh ni. Air mineral ABC korban. Siapa korban? Air mineral ni korban. Toke dia, individu. Tak apalah, saya dah telefon bos. Bos cakap boh nama dia. Okey, boh nama dia, dia yang berkorban. Tapi dia tak faham. Ustaz, ni korban saya bagi ni untuk semua staff saya. Semua staff awak 200 bang, oi. Tak boleh ke seko? Tak faham ni. Tak faham. Macam mana ni? Macam mana kita nak explain ni? Ibadat tu punya root pun dia tak faham. Kalaulah saya jumpa bos tu cakap, bos ada 200 staff, nak tolong bayarkan zakat fitrah pun saya kena koyak 200 tau. Bukan seekor lembu ada 7 je. Macam mana nak koyak lagi 200 ni? Alah, niat. Niat pahala bos boleh buat. Korban satu lembu, jadi kena ajar dia macam mana. Bos beli satu lembu, saya boh nama bos, akad, dan bos sendiri dalam hati niatkan untuk diri dan juga semua staf ni pahala. Ibadat korban tetap dia orang kena buat sendiri. Pasal dia kena berkorban. Kalau kita ada anak, ada cucu, kita bawa umur 3 tahun pergi haji. Adakah dia dah pergi haji? Saya angkat anak saya bawa kecil-kecil, dia pun ikut tawaf, dia pun sa'i, dia pun buat semualah rukun-rukun. Bila anak saya dah besar 30 tahun, asal kau tak nak pergi haji ni? Apa saya pula 3 tahun dulu aku dah pergi. Bapak aku bawa. Itu kau ikut pergi haji tau, kau tak buat haji. Haji kau belum tentu sah dan tak sah pun. Pasal belum mumayyiz, tak tahu beza hukum, tak tahu baik dan buruk, sah tak sah. Dan amalan satu-satu tu dia tak tahu. Mana boleh buat benda dan tak ada niat pun. Inna amalu bin niat. Sesuatu amalan tu terikat dengan niat. Jadi umur 3 tahun apa? Tahu isap susu ke?
Batal tak batal pun tak tahu. Lepas tu dia cakap, tak ada. Bapa aku dah bawa. Aku dah buat semua tu. Kau ingat ke? Memang aku tak ingat lah. Aku baby. Aduh. Bawa orang tak sama dengan buat sendiri. Ikut orang. Orang tolong bubuh nama korban. Kalau selagi dia tak sendiri tak buat korban, dia belum berkorban. Bapa aku dulu masa aku kecil, dia dah bubuh nama aku dah dalam korban. Bapak kau bubuh, kau ada niat tak untuk kau korban? Kau punya korban mana? Itu dia passing pahala. Tapi bila kau dah besar, kau kena bayar zakat fitrah sendiri, kau kena pergi haji sendiri, dan kau kena buat ibadat korban sendiri. Sebab tu bapak-bapak pun kena faham, yang anda letak nama tu sebenarnya anda yang berkorban. Tukang korban ialah tukang yang keluar duit. Anak tu tak berkorban apa pun. Apa pengorbanan dia? Tak ada. Jadi you just bubuh nama sebagai niat untuk memberi pahala kepada dia. Lepaskanlah sunat-sunat muakkad ni. Tetapi bila dia dah besar esok, dia kena buat. Dia kena buat. Pasal amalan inna amalu binniat. Seseorang tu kena buat sendiri ibadat tu. Tak boleh orang lain. Katalah bos tadi pun dia bubuh 7 nama. Tak apalah ustaz, bubuh lah. Ni saya punya sekretari satu. Sekretari tu pun tak tahu. Adakah terangkat dia dah berkorban? Tak boleh lah. Pasal niat dia tak ada nak berkorban. Nampak? Itu bos yang punya korban, bos. Alah, bubuh je lah. Jangan bagi tahu dia orang bubuh. Lagi jangan bagi tahu pula. Dia sebenarnya kena buat macam mana? Ni, aku ada ambil satu lembu ni. Sebenarnya aku niatkan nak tolong korang buat korban. Sekarang kau cakap dengan aku, 800 ni aku serah, tak serah lah. Aku hibah kepada kau 800 dan 800 ni nanti aku bayar untuk korban. Kau setuju tak setuju? Pindah milik harta dulu. Okey, dapat 800, tapi 800 tu bos aku nak korbankan. Okey bos, saya setuju. Baru dia jadi korban. Individu yang buat korban tu tahu dia buat korban. Mana boleh ada amalan tanpa niat? Automatik duduk diam-diam je dia settle. Mana boleh macam tu? Sebab tu kena declare. Nak bagi ni, bos nak bagi 7 orang ni, kita 7 ni. Ji, Hafiz, ni duit aku tau Hafiz. Aku hibah pada kau 800, tapi aku tak bagi kat kau. Aku nak kau buat korban. Tak setuju bos. Tak jadi. Asal tak setuju? Kalau bos nak bagi saya nak 800 tu. Pasal mak saya sakit. Oh, tak boleh lah Pih. Aku ingat aku nak tolong korang buat korban. Kalau macam tu, bos tolong orang lain lah. Nampak? Manusia ni dia boleh jadi dia tak nak buat benda tu. Ataupun Api pun cakap, bolehlah. Saya terima 800 ni, tapi 800 ni nanti bos pergi bayar lah. Dekat masjid tu. Aku bubuh nama kau satu baru betul proses. Tu proses. Kadang-kadang ada orang tu dia merungut pula. Bos ni 800 bagi aku kan bagus. Dia pergi buat korban pula. Anda merungut pula gaji. Lantak dia lah. Tak ikhlas. Apa problem? Sebab tu kalau nak buat benda ni, biar dia dalam hati yang betul, bersih dan betul-betul clear. Apatah lagi senyap gitu je. Ni lah bola staff aku 200 orang. 200 dah lah tak cukup lembu. Tak cukup lembu. Jadi apa dia boleh buat, kita explain, Tuan beli seekor, Tuan niat pahala. Pasal Nabi pernah sembelih 2 ekor kambing. Dia cakap inilah korban Muhammad, inilah korban keluarga Muhammad, dan inilah untuk umatku yang tak mampu buat korban. Dan dimasukkan situ ialah pahala tu. Tapi tetap atas nama Nabi SAW. Pahala is okay. Kita boleh bagi mana-mana. Kalau kat haji kejap lagi kita ada ambil satu bahagian, ya Allah, ini pahala ni tolong bagi kat anak aku sikit, bini sikit, apa semua, dan masyarakat sini yang miskin lah. Tak apa, tak kurang pun pahala kita. Okey. Tapi tak boleh nak cakap, ya Allah, ini korban aku, korban jiran aku, sepupu dia. Tak boleh lah. Tak boleh. Pasal orang tu kena buat sendirilah ibadat tu. Bila kita pergi umrah, kita pergi sendiri. Bila pergi haji, kita tak boleh wakilkan. Ya Allah, ni haji ni, kau jangan terima aku seorang je. 40 orang tontong bagi aku pergi haji ni. Mana maunya? Kena dia buat sendirilah ibadat tu. Kongsi pahala boleh.
Tapi nak letakkan orang tu dah berbuat korban, tu lah. Tidak. Kena dia sendirilah. Lepas tu ada lagi terkait dengan itu yang tukang masuk korban. Yang urus korban pula, dia tak boleh ambil daging sebagai upah kerja. Ini memang haram. Siapa yang sembelih, siapa potong, siapa lapah, siapa apa saja kerja yang terkait dengan lembu, dia berhak dapat bahagian sama macam orang lain dapat. Tapi dia tak boleh request, kalau nak aku tolong, kami bolehlah 2 kilo macam tu. Tak boleh upah kerja dengan daging korban. Tapi buat tak benda ni, bersepah buat. Kru, saya kru 2 kilo. Siapa bagi ni? Upah tak boleh pakai daging. Habis tu ustaz dia ada buat kerja. Nak berapa ringgit aku bagi duit? RM30, RM20, gudang garam 2 kotak. Tapi gudang garam tak boleh lah, pasal masjid takkan nak bagi gudang garam. Duit boleh lah. Penanggar dulu kan macam tu kan. Orang bagi bunga lah, orang bagi apa lah. Tak mau nak daging. Daging tak boleh. Kecuali aku beli seekor daging lembu, ni khusus untuk bagi korang. Tapi korban tak boleh diberi upah. Sebagai upah tak boleh. Jual pun tak boleh. Pasal benda ni saya pernah dipanggil ke satu karya tu. Bergaduh tuan-tuan. Dalam tu. Bukan bergaduh ada wrestling lah, tak ada. Macam ni lah. Peserta sini, kru sini, jemaah depan. Memang lagi berapa hari nak buat korban. Dia panggil kita untuk meluruskan keadaan tu balik lah. Sekali ada satu ustaz dalam tu, dia yang kepala dalam bab pengurusan potong-potong lapah ni. Dia cakap tak boleh. Biasa kita akan dapat 2 kilo untuk petugas. Dia tak biasa lah, tak boleh lah. Kalau tak boleh macam ni, kebarangkalian kita mungkin susah lah nak dapat orang bantu kan. Tak dapat tak apalah. Jangan nak ugut benda ni. Jangan pasal kita nak sesuatu kita hidangkan arak, tak boleh. Umpamanya tak boleh lah. Haram lah. Habis tu macam mana upah? Macam ni lah. Tuan-tuan peserta ni nanti dia pun ada hati simpati. Kadang-kadang bahagian dia ambil sikit, dia letak dalam satu besen. Kita buat dalam satu besen, cakap tulang, perut, aksesori semua ni. Ini nanti ada lebih cakap. Lebih-lebih tak apa kita ambil. Jangan khususkan daging tu awal-awal lagi. Dia muka pun dah macam balancing pun dah lari hari tu. Esok lusa dia datang jugalah dalam keadaan yang hati macam dah luluh, sedih, pilu, senyap, buat dekat kerja. Akhirnya, orang pun simpati apa semua, dapat lebih daripada yang dia biasa dapat. Dia jumpa balik pengurusi ke siapa kawan saya, yalah, rupanya buat macam ni lagi banyak kami dapat. Ada lebih-lebih tulang apa semua kan. Yalah betul, ikutlah agama. Ini awal-awal minta 2 kilo, peserta pun dah tengok satu macam dah. Pasal peserta tadi pun dapat 2 kilo je. Kau pun naik tocang pula, dah jadi tak harmoni dah. Lepas tu dah okey lah. Mula je. Jangan nak set-set upah. Ada juga pengurusan yang jual daging korban. Pasal dah tak ada siapa nak ambil, dah lagi jual. Ya, daripada jual baik kau bagi. Daging dilarang bagi kepada orang kafir, tak boleh. Utama korang Muslim, tak ada orang nak makan, simpanlah dulu dalam peti ais freezer. Sebab tu, kena ada freezer. Pasal ada yang kadang-kadang kita tak sempat nak edah. Ada yang jauh, kemudian hantarlah pusat tahfiz tu lebih sikit. Muhammad Yatim lebih sikit. Kalau dah banyak sangat, maka orang yang dapat tadi bolehlah dapat double ke apa. Tak apalah. Dah tak ada siapa. Ada tempat yang kaya. Sana korban, nak muntah tengok daging dah. Orang miskin tak ada. Ambil lah sama sendiri sikit. Mana yang boleh. Sebab tu sunat korban ni, tempat orang susah juga. Hantar, kita kena bawa van pergi hantar jauh sikit daging tu. Korban kat mana-mana tak apa. Okey, panjang lagi cerita, dah habis dah masa. Cukup lah tu. Tanyalah satu, bagi Chan apa? Perkenaan yang kita buat lagi pada orang tadi tu, kita macam mana saya kenal sebenarnya dulu Sabah kan. Sebab Sabah kita tak tahu orang Islam yang tidak tahu. Kalau kita
Yalah. tahu dia tu. Tu macam mana Ustaz? Tersalah bagi tak apa. Saja bagi tak boleh. Kalau kita bagi untuk lembutkan hati dia untuk Tak boleh. tak boleh juga. Tak boleh. Walaupun dah masak, Tak boleh juga. tak boleh juga. Tak boleh juga. Pasal ini ibadat, jadi ibadat ni khusus. Nak lembutkan hati dia, buatlah satu lagi kambing 2-3 ekor ke makan-makan untuk kru tadi tu, bagilah dia yang tu. Tu tak ada masalah. Tapi nak bagi daging korban tu pengorbanan orang Islam. Jadi utamanya kepada orang Islam juga. Cuma masalah lah bila dalam rumah tu ada yang non-Muslim. Satu rumah pula. Kat situ nak elak dah susah sangat, tak boleh buat apalah. Anak Islam 2 orang, bapak belum Islam lagi, bawa daging korban, dia orang pun makan sekali. Kata tu dah tak boleh nak elak sangat lah. Tapi kalau kita tujuan semata-mata mencari orang kafir untuk kita bagi, tak boleh lah. Boleh lah. Dia banyak lagi lah bab-bab orang yang ambil benda ni pula. Janganlah ambil banyak-banyak. Sama dekat tuan ni tadi. Dia ambil satu rumah ada 5 orang, 5-5 beratur. Dah 5 kilo. Balik buang kopiah, tukar baju, datang lagi sekali. Buat muka macam lain sikit pula. Ini pun ada juga. Bukan. Macam kemaruk betul daging. Lagi satu, jaga scammer-scammer lah. Saya pun dah tak tahu lah dalam dunia ni. Umrah kena tipu pasal murah sangat. 2,500 kalau umrah memang bohong lah. Pi haji ada scam. Infak ini ada scam. Saya takut korban pun boleh jadi ada scam pasal tak ridiculous, tak masuk akal harga tu. Satu bahagian lembu sampai 200-300. Kalau satu bahagian lembu 300, dia punya komisen lagi 200. 200 kali 7 tak 1,400 lembu. Apa 1,400 ni? Kalau macam tu baik kita import semua lembu datang sini. Kambing kadang-kadang kekah 200. Kalau kambing satu ekor sekarang 1,500 dekat. Kalau 200 tu dah lama orang pergi import, dah naik kapal datang sini. Bukan saya tak percaya, bukan saya sanksi, cuba selidik sikit lah. Carilah yang nama-nama yang kuat sikit, cek tabung haji ke, buat umrah ni ke. Pergilah selidik sikit, jangan pasal kita memanglah kita dah lepas tanggungjawab. Tapi kita tak sukalah, memanglah kita tak ada masalah, kita dah bagi duit. Tapi kita tak sukalah bagi kat penyamun. Itu saja. Jaga-jagalah. Tuan-tuan korban 800, memang namanya pengorbanan. Kadang-kadang rokok 4,000, 6,000 setahun. Benda lain sport rim, kadang-kadang langsir, kita punya kehidupan harian ribu-ribu. Bila cang korban 800, dia punya macam nak kena stroke tu. 800, tahun lepas 600,500. Makcik kat belakang gigi palsu pun nak terkeluar dah. Baru dengan 800. Semalam saja dia beli emas celup dia dah 900,500. Baju raya dia 4 pasang dah 1,000 lebih. Korban tu 800. Terkeluar gigi palsu. Punya takut tu 800. Carilah yang 100,500 tu. Tak tahu siapa buat lah. Apa dah muka. Bukan korban, terkorban korang. Jadi jaga-jaga. Kalau tak boleh buat, postpone. Pasal dia bukan wajib. Dia nak ikhlas. Kalau boleh buat, buat betul-betul. Cari tempat yang kita yakini. Yang tempat tu Nabi cakap sunat di tempat kita sendiri. Sunat kita boleh datang. Sunat kita boleh tengok binatang tu. Sunat kita boleh sembelih sendiri binatang tu. Elok jaga-jagalah. Dah panjang dah nanti kan kita nak kerja lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidiladha. Walaupun awal, pasal saya tak tahu kuliah ni nanti dah lepas raya berjumpa balik. Jadi insya-Allah kita jumpa ni. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.